Bukan segala doa-doa kita sehingga saat ini dan insyaallah wabaligna Ramadan sampaikan kita ke bulan Ramadan insyaallah. Jadi memandangkan Ramadan yang datang setahun sekali, maka sedikit sebanyak marilah kita sama-sama memiliki sedikit peringatan untuk kita kongsi bersama kita pada malam ini. Oleh itu kita menyebut membawa yang bahagia Tuan Syekh Ustaz Yusuf bin Ahmad daripada Al-Ustaz untuk sama-sama berkongsi ilmu berkaitan dengan Ramadan yang kita sambut lebih kurang tak sampai 24 jam pada sekarang insyaAllah. Jadi tanpa melengah masa, saya akan sekarang tempatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Syekh Ustaz Yusuf bin Ahmad untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Asri selaku pemangku imam Masjid Al-Muqarrabin Taman Angsana, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa qaryah, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah masjid kita pada malam yang terakhir daripada bulan Sya'ban 1444. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji dan syukur itu adalah tertentu bagi Allah. Allah Tuhan kita yang penuh pada zatnya segala sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan, yang dengan kasih sayangnya, dengan taufik hidayahnya, dengan inayah dan izzahnya, jualah kita dipilih oleh Allah pada malam ini untuk sekali lagi menjadi antara tetamunya yang mulia di rumahnya yang sangat mulia ini.
penuh yakin dan percaya bahawa pada akhirnya ketetapan ketentuan qada takdir Allah itulah yang pasti berlaku. Maka marilah kita mensyukuri nikmat kita diberikan panjang umur dalam sihat dan dalam taat. Kerana tidak sedikit mereka yang panjang umur diberi sihat tetapi tidak diberi taat. Mudah-mudahan ketaatan kita di gerbang daripada gerbang Ramadan di bulan Sya'ban di minit-minit akhir akan menatijahkan kurniaan daripada Allah untuk kita terus bernafas dalam taat dan istiqamah di atas ketaatan di bulan Ramadan yang kita ridui itu nanti. Amin. Walaupun hakikatnya tidak berapa jam sahaja lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan, dan confirm Ramadan akan sampai. Tetapi tidak siapa pun daripada kita yang boleh confirm kita akan dapat jumpa dengan Ramadan 1444. Walaupun jiwa dada kita syarat dengan rindu Ramadan, walaupun permintaan, pengharapan dan munajat kita nak jumpa Ramadan sejak daripada bulan Rejab, kita mengulang-ulang balighna Ramadan, balighna Ramadan. Tuan-tuan, orang-orang soleh dulu 6 bulan lagi nak jumpa Ramadan, menangis-nangis minta. Kita tak ada nak minta Tuhan bagi berkali-kali. Berapa ramai yang tak sedap pun tiba-tiba dia berjumpa dengan Ramadan di depan matanya. Maka bertuahlah orang yang dapat bernafas di bulan Ramadan, kerana itu adalah kurniaan oleh Allah, peluang dan kesempatan sekali lagi di dalam hidup untuk memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita sendiri. Sesungguhnya tuan-tuan, Allah tidak mengambil sedikit pun manfaat daripada amalan kita. Allah sedikit pun tidak berhajat kepada ketaatan tunduk sujud kita padanya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang syukur, maka syukur itu kembali untuk dirinya sendiri. Jadi yang pertama-tamanya, marilah kita meletakkan di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, di dalam jiwa perasaan halus kita, pengharapan dan kerinduan yang sungguh kepada Ramadan. Andai takdir antara kita ada yang tidak dapat bertemu Ramadan, yang akan bertandang besok malam, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kesian belah. Allah kata hamba aku ini dia teringin sangat nak hidup dalam Ramadan. Bagilah dekat dia ganjaran umpama hidup di bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kalau kita nak buat satu analogi macam mana rindunya seorang itu pada Ramadan, barangkali kita boleh tengok macam mana satu orang isteri rindu kepada suaminya yang berpisah lama. Katalah seorang isteri, suaminya nama Ramadan. Kemudian suami dia ni sudah setahun tak kedengaran berita, berada di satu lokasi yang tidak dapat dihubungi. Isteri yang taat dan setia menjaga maruahnya, bertahan di dalam rindu yang menjebak dan mencengkam di dalam dada,
terkejut pada satu hari tiba-tiba suami dia telefon dia. Contoh, 2-3 hari lepas suami pun telefon, hello, Assalamualaikum. Dia dengar suara suami dia tu agak-agak macam mana reaksi dia? Setahun dah dia tak dengar suara dekat. Paling akhir dulu masa menjelang Aidilfitri yang lalu, suami dia melangkah pergi, bagi tahu terpaksa balik meneruskan tugas, akan berada di lokasi yang tak boleh dihubungi. Tiba-tiba dengar suara suami, hello. Agak-agak isteri itu kata apa? Tentu isteri itu akan terkejut dan kemudian menyatakan rindu berulang kali. Hello abang dekat mana ni? Abang tahu tak, cik duk tunggu abang lama dah. Bila abang nak call? Hari ni baru abang call. Suami dia pun, abang baru balik daripada tugasan. Tempat abang duduk tu tak boleh dihubungi. Ni abang keluar dah, on the way balik nak jumpa cik. Abang duduk di mana ni? Abang duduk di Dubai. Nak beli mic, nak bawa balik hadiah. Maka isteri yang dengar itu merasa betapa rindunya akan terurai tak berapa hari lagi. Agak-agak dia macam mana? Dia tentu akan bersiap. Dia tentu akan ubah rumah tangga dia yang sebelum ni tak ceria, akan ceria dengan ketibaan suami yang ditunggu-tunggu Ramadan. Dia akan panggil orang cuci depan rumah, mesin rumput, landscape berubah, tukar tirai tingkap, tukar cadar katil, buat keluar buku-buku resipi, tengok balik. Pasal apa? Pasal nak layan Ramadan suami dia. Tiba-tiba dekat maghrib esok suami dia telefon lagi. Hello. Dia kata, abang tak mana ni, tak sampai lagi, cik duk tunggu ni. Ni nak sampai dah. Duk KLIA dah. Abang tahu tak cik duk tunggu tang mana? Tak tahu. 2 hari dah cik duk tunggu di airport. Agak-agak perasaan suami dia macam mana pula? Ramadan sedang dinanti oleh isteri yang sangat rindu kepadanya. Bila suami itu sampai di airport, tuan-tuan, bawa hadiah, dia tengok-tengok bini dia duduk lekat di cermin. Tuan-tuan tahu tak? Cermin, duduk lekat di cermin, nak pergi tak boleh. Pasal apa? Rindu pada Ramadan suami dia. Bila dia bawa balik suami dia di rumah, maka yang ada adalah layanan di atas layanan, di atas meja dari utara sampai selatan, penuh makanan dan hidangan. Makan bang, makan, nganga, baru punya 3 kali nganga. Pasal apa? Nak abang kata rindu untuk memberikan yang terbaik kepada Ramadan yang dirindui. Tentu boleh faham. Suami dia pun buat keluar hadiah. Noh mat ketui, noh rantai, noh gelang. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari nombor 3, suami dia mula cari beg, buh barang. Abang nak pergi mana? Dia kata nak kena balik pula. Mestikah abang balik? Abang kena balik. Abang boleh balik sebulan lah. Agak-agak isteri tu rasa guna. Cik nak kena tinggal pula setahun ni. Setahun. Kenapa abang mesti balik? Abang mesti balik kerana ini perintah. Tapi tak apa, abang dapati isteri abang seorang yang solehah. Tiadalah yang abang dapat bagi melainkan surga melalui mana-mana pintu yang cik suka masuk ke dalamnya. Macam itulah analogi seorang hamba Allah yang beriman apabila dia merindui Ramadan. Dia akan bersiap
dia akan menanti dengan penuh debaran Ramadan yang akan menjenguknya, bersedia untuk memberikan yang terbaik pada Ramadan. Sejak daripada bulan Rejab lagi dah dia berjinak dengan puasa, sejak daripada bulan Rejab lagi dah dia memperbanyakkan ibadat, sampailah di bulan Sya'ban gerbang Ramadan dilaluinya, meninti dan menanti Ramadan. Bila sampai Ramadan, dia memberikan yang terbaik kepada Ramadan. Jadi persediaan kita yang pertama adalah persediaan hati kita, rohani kita. Persediaan yang kedua, tuan-tuan, adalah ilmu kita. Bagaimana kita nak memberikan yang terbaik pada Ramadan kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang bagaimana melayani Ramadan? Ramadan kalau tidak dilayan, disambut dengan ilmu, maka malanglah sesiapa pun dia. Kerana manusia mesti beramal setelah dia disuluh, dipandu, dipimpin oleh ilmu. Di akhir zaman ada saja manusia yang beramal tanpa ilmu, sedangkan amalan tanpa ilmu itu percuma saja, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat kita, tuan-tuan, mesti dipimpin oleh ilmu, kerana al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Ilmu tu imam, amal itu adalah pengikutnya. Ya? Jadi puasa sebenarnya satu ibadat yang sudah lama kita buat, tapi bila sampai Ramadan kita ulang kaji. Kenapa? Sebab kita tak nak apa yang kita buat jadi sia-sia, apa yang kita lakukan tidak diterima. Puasa ni, tuan-tuan, dia sangat istimewa. Puasa ni, tuan-tuan, kalau buat betul-betul, ganjaran pahalanya luar biasa. Pasal apa? Pasal dia adalah satu ibadat yang sifatnya rahsia di antara hamba dan Tuhannya. Semayang nampak tunggu terbalik kita semayang, puasa tak nampak. Tapi orang yang semayang dalam berpuasa, maka pahala ganjarannya luar biasa. Ada orang sejak daripada subuh mengutip pahala yang banyak, kerana daripada subuh pagi dia sudah menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada perkara-perkara membatalkan puasa, sampailah terbenam matahari. Dengan niat itu, maka dia melakukan ibadat di dalam ibadat, ibadat di atas ibadat, maka pahalanya besar. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Sya'ban paling banyak Nabi berpuasa sunat, kerana fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi, maka aku sangat cinta, yakni aku suka amalan aku diangkat, dibentang di depan Allah, aku sedang berpuasa. Tuan-tuan, kata Nabi dalam hadis yang sahih, man shoma yauman fi sabilillah, siapa-siapa puasa satu hari saja pada jalan Allah, niscaya Allah akan jauhkan dia daripada neraka Allah, dari Jahannam, sab'ina kharifan, ay sab'ina sanatan, 70 tahun. Sehari 70 tahun. Punya besarnya fadilat puasa. Cuba bayangkan, kita berpuasa tanpa ilmu, rugi kita. Jadi sebab itu kita kena berpuasa dengan ilmu. Kerana ramai orang dia puasa tanpa ilmu, dia tak sedar kata dia dah buat benda yang membatalkan puasanya. Ramai orang dia jaga dan bertahan, tak buat perkara membatalkan puasanya, tapi dia buat perkara membatalkan pahala puasanya. Dalam mazhab kita Syafi'i, puasa ada bab batal pahala puasa. Bukan batal puasa sahaja, batal pahala puasa. Dia tak makan, betul. Dia tak minum, betul.
Dia tak memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Dia tidak bersama dengan isterinya pada siang hari bulan puasa. Tetapi dia telah membatalkan pahala puasanya apabila matanya, mulut lidahnya, anggota tubuhnya digunakan pada melanggar perintah Allah. Mulutnya yang sepatutnya digunakan untuk membasahkan dengan zikrullah akan lidahnya itu, tiba-tiba dia menggunakan lidahnya untuk adu domba, membawang, fitnah. Matanya masih tetap tengok yang haram, kakinya berjalan ke tempat yang haram, maka walaupun dia puasa, batal pahala puasa. Ini ramai. Nabi kata, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, dia tak dapat apapun daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Pasal apa? Pasal dia tidak mengaji apa yang menyebabkan pahala puasanya batal. Tuan-tuan, puasa itu artinya menahan diri. As-sawmu lughatan al-imsak. Puasa dari segi bahasa tahan diri, dari segi istilah ialah menahan diri dari makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari dengan niat tertentu. Jadi apabila malam besok, insya-Allah tuan-tuan, petang lewat petang kita akan tengok anak bulan. Majlis raja-raja perkenan jawatan kuasa di negeri-negeri akan melihat anak bulan di lokasi-lokasi terpilih seperti di Pulau Sayak, di Pemandangan Indah, di Menara Lobster dan di banyak lokasi seluruh negara. Kalau satu tempat nampak, maka kita akan berpuasa. Jadi puasa malam besok ini akan diumumkan oleh penyimpan moho besar Raja-Raja Melayu. Jadi kita semua pakat tunggulah. Dan confirm kita pasti akan berpuasa pada 1 Ramadan. Kita akan puasa pada 1 Ramadan. Maknanya kalau 29 hari bulan, hari dah masuk dah 29 bulan Syaban, kita tengok anak bulan. Kalau takdir kata nampak anak bulan itu, imkanur ru'yah nampak, maka kita akan berpuasa pada besok hari Khamis, kita akan puasa. Tapi kalau tak nampak, maka kita akan genapkan Syaban menjadi 30. Tadi ada orang tanya, dia kata hari Syak ni esok ke lusa? Hari Syak tu esok atau lusa? Hari Syak itu boleh puasa atau tidak? Saya dari Bandar Baru tadi turun mesyuarat nak mai ke sini, ada panggilan telefon dari dalam bilik mesyuarat lagi. Dia nak tanya yang ni, dia telefon mufti tak angkat, telefon 2-3 orang tak angkat, kalah mai kat saya. Pasal apa? Duk selisih pendapat di warung kedai kopi tu pasal hari Syak. Hari Syak tu bila sebenarnya? Hari 29 ke hari 30? Tuan-tuan, apa hukum berpuasa pada hari Syak? Ya. Jadi hari Syak ini adalah al-yawmus thalathin min Sya'ban, hari yang ke-30 daripada Sya'ban. Iaitulah pada hari orang ramai akan bercakap pasal anak bulan yang tidak kelihatan. Manakala mungkin ada orang yang nampak mendakwa dia nampak anak bulan, tetapi tidak diterima persaksiannya kerana dia perempuan, dia wanita, atau dia kanak-kanak. Lalu digenapkan Sya'ban menjadi 30. Maka hari 30 itulah dipanggil hari Syak. Dan hukum berpuasa pada hari Syak daripada puasa sunat adalah haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah ni sebenarnya ada 5. Dalam fiqh Syafi'i, haram dan tidak sah ada 5.
Satu, haram dan tidak sah puasa pada hari raya puasa. Dua, puasa pada hari raya haji. Tiga, puasa pada hari-hari tasyrik, iaitu hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Empat, puasa pada hari Syak. Lima, puasa pada nisfu akhir daripada bulan Syakban. Soalan dia tanya, boleh tak nak puasa hari Syak? Jawapan dia, boleh, kalau sekiranya orang yang puasa pada hari Syak itu dia berpuasa yang hukum puasanya wajib. Puasa tu hukum dia wajib. Apa contoh puasa hukum wajib? Dia berpuasa qada, itu puasa wajib. Dia berpuasa nazar, dia berpuasa kafarah, itu puasa yang hukumnya wajib. Kalau dia nak puasa sunat, boleh tak boleh? Tengok hari Syak jatuh hari apa? Hari Syak jatuh hari Khamis. Betul tak boleh? Jatuh hari Khamis, esok hari Rabu. Esok hari Rabu, kalau tak nampak anak bulan, jadi 30 hari Khamis, 30 hari Syak. Maka dia nak puasa sunat, boleh tak boleh? Boleh, dengan syarat dia mempunyai sunnah yang muqtadah ataupun satu kebiasaan daripada puasa sunat yang dia buat sebelum daripada nisfu Sya'ban hari itu, iaitu kasaumil Itsnain wal Khamis, seperti berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Nampak? Dia dah puasa hari itu Isnin Khamis sebelum jumpa 15 Sya'ban, maka dia boleh puasa hari Khamis ni. Kalau kita tak puasa Ramadan, dia puasa sunat hari Khamis, padahal hari Khamis itu adalah hari Syak yang hukum asalnya haram dan tidak sah. Pasal apa dia boleh puasa? Pasal dia ada dah sunnah muqtadah, sunnah kebiasaan puasa Isnin Khamis yang dia buat hari itu. Keadaan yang ketiga, orang tu boleh ikut sunnah Nabi. Puasa sunat paling banyak dalam bulan Sya'ban adalah orang yang berpuasa pada hari yang ke-16 daripada Sya'ban, yakni nisfu akhir Sya'ban yang bersambung dengan hari yang ke-15 Sya'ban. Kan 15 Sya'ban Ustaz kita baca Yasin, kan? Baca Yasin malam tu nisfu Sya'ban. Sunat kita hidupkan malam, esoknya hari 15 sunat kita puasa nisfu Sya'ban. Itulah hari terakhir, abang kata tuan. Siapa nak puasa di nisfu yang kedua, mula dengan 16, mesti sambung dengan 15. Makna salah faham dalam masyarakat. Dia pun kata bila ambil satu hari di nisfu pertama, dia boleh ambil di nisfu yang kedua. Itu tak betul. Dia mesti sambung. 15 tu adalah hari terakhir di nisfu yang pertama. Satu, ujung dia 15. 15 dia ambil, dia layak puasa 16. Bila dia puasa 16, dia layak puasa 17. Dia puasa 17, harus puasa 18. Puasa apa? Puasa sunat. Tiba-tiba dia pergi makan kenduri hari 19. Dia buka hari 20 sampai hujung Sya'ban, haram dan tidak sah. Boleh kan? Itu hukum di dalam fiqh Syafi'i berkaitan dengan puasa pada hari Syak dan hari nisfu akhir daripada Sya'ban. Habis. So malam besok kita doa mudah-mudahan kita akan dapat tengok Ramadan dan dapat menghirup udara Ramadan dan beribadat di dalam Ramadan. Di antara kesilapan kita, apa dia tuan? Ialah tidak mengambil berat pada malam pertama Ramadan. Contoh, kita bukan tak mai masjid, mai, tapi ramai yang mai masjid pada waktu Isya malam pertama. Malam besok insya-Allah malam pertama Ramadan.
Maghrib mai dah, orang yang sama mai. Tuan-tuan, maghrib mai. Saat lagi Isya baru ramai bang ni, baru ramai. Depa mai pasal apa? Pasal kalut nak semayang tarawih. Masa maghrib depa ada di mana? Di rumah, di Maidin, di Tesco. Pasal lepas asar esok petang pakat kalut nak pergi beli barang. Abang jom pergi tengok barang apa-apa nak beli, nanti nak makan sok, nak puasa. Pi lepas asar tu balik lepas maghrib. Maghrib di mana? Di jalan. Maghrib mungkin seorang-seorang dia di Petronas. Ini kesilapan. Kita sepatutnya merancang daripada awal. Nak sambut Ramadan, sambut dia tu biarlah daripada awal. Nabi kata fa'akrim bihi min zairin huwa muliakanlah Ramadan itu, dia tetamu kamu yang sedang datang. Dari awal sambut dia tuan, sambut dia. Jadi maghrib esok awal-awal lagi kita dah main. Pasal apa? Pasal melepaskan sembahyang berjemaah dalam Ramadan adalah kerugian yang sangat besar. Tak tahu nak abang tuan, sangat rugi. Lagi ramai jemaah, lagi banyak pahala. Mana ada tempat lagi mulia daripada masjid? Jadi pakak mai pasal apa? Kita semayang seorang dapat 1, semayang jemaah dapat 27. Bila kita buat dalam bulan Ramadan, tuan-tuan bayangkan, buat hak sunat dibayang fardu, buat yang fardu 70 kali fardu. Pahalanya luar biasa, jenuh kali tuan. Jadi kita rancang sekeluarga, kita akan sembahyang di masjid berjemaah sejak malam pertama Ramadan. Yang kedua, kita tidak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan bulan Quran. Nabi bertadarus dengan Jibril tiap-tiap Ramadan. Kita hendaklah memberikan perhatian besar kepada Quran di bulan Ramadan. Tuan-tuan, ajak keluarga kita khatam Quran satu hari 1 juzuk sekurang-kurangnya di bulan Ramadan. Payah kan nak buat sejuzuk? Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam, sebulan 60 kali khatam. Kita nak khatam sekali takkan tak boleh. Boleh sekali semayang fardu baca 2 line. Tiap-tiap kali semayang fardu. Subuh baca 2 line. Zuhur baca 2 line. 2 kali 10 20. 2 line tuan-tuan, 20 muka. 2 line ada 4 muka. Kan 2 kali 5 10. 2 kali 5 waktu 10. 10 line 2 ada 20 muka. 20 muka 1 juzuk. Boleh? InsyaAllah. Lagi banyak, lagi baik. Tuan-tuan, salah faham kita melihat Ramadan ini bukan bulan ibadat, tapi bulan makan. No, bazar Ramadan di mana-mana akan muncul seperti cendawan selepas hujan. Salah kau makan? Tak salah. No, di Kulim ni sedap. Tadi Tok Imam jamu saya lengseng. Saya akan perlu makan. Hari ni mesyuarat pagi di Sik, petang di Banak Baru. Tak dan makan nasi. Dia macam faham saya makan bihun ni. Jadi dia jamu nasi. Sebab saya kata, abang Cik Zaidi lah, saya nak balik tu pasal keluar subuh tadi tak balik lagi. Tuan-tuan, singgah kat tuan-tuan malam ni. Jadi bulan Ramadan bagi sesetengah orang adalah bulan makan.
Bahkan Malaysia ini negara terkenal sebagai lokasi juadah yang bervariasi, sedap. Sebab kita ada banyak bangsa kan. Melayu saja berapa jenis Melayu petani mai dalam negara kita, bawa mai tom yam, bawa mai masak paprik, macam-macam. Jadi kalau pi di bazar Ramadan dia nak beli. Jadi kita nak kena tarbiyah keluarga kita. Bulan Ramadan bukan bulan makan. Tak salah makan, tapi jangan al-mataqdarahu. Maknanya kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah yang halal dan tayyiban itu, jangan mubazir. Kalau nak masak banyak untuk buat makan orang berbuka, silakan. Kalau nak beli banyak untuk sedekah dekat jiran-jiran, silakan. Tapi kalau buat makan banyak-banyak untuk kemudian kita membazir, bubuh dalam peti air, esoknya kita lempak, kita buang, jangan. Wala tubadzir tabzira, innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Jadi orang bazir ni teman syaitan. Di Malaysia ni tiap tahun kita doa abang benda yang sama aja, iaitu rakyat Malaysia khususnya Muslim akan buang makanan yang masih boleh dimakan ke dalam tong sampah bertan-tan sari, tuan-tuan. Pasal apa jadi lagu tu? Kita kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. No, Allah angkat berkat, tuan-tuan. Naudzubillah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, silapan kita lagi ialah kita ambil berat semayang tarawih, tak ambil berat semayang jemaah. Buat 5 waktu. Tarawih dia main tiap malam, tapi jemaah dia tak buat. Dia semayang seorang-seorang. Zuhur, asar, subuh, lagi-lagi, tuan-tuan. Sepatutnya tarawih dia pergi, jemaah dia tak tinggal. Sepatutnya. Apa alasan kita tak main subuh, sedangkan kita dah bangun di sepertiga malam, kita sudah pun makan sahur, lepas itu kita tak boleh main masjid? Sepatutnya bulan Ramadan ni dia akan mengubah hidup seorang itu hampir 100%. Sebab Allah Ta'ala dah memudahkan untuk kita banyak sekali. Ramadan ni luar biasa, tuan-tuan. Pasal bila masuk Ramadan, dunia ini akan berubah. Sebab syaitan sudah tak ada, dia kena tambat. Syurga ni pintu dia ada 8, buka ke semua. Tuan-tuan bayang, syurga ni haruman dia boleh dicium 500 tahun perjalanan nak sampai, sudah boleh cium bau syurga. Ini dibuka 8 pintu, buka tengah, diasapi syurga itu, dihiaskan. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Syaitan sudah dibelenggu. Jadi kita hanya bertembung dengan nafsu. Sebab itu tuan-tuan tengok, bila awal-awal Ramadan lagi, orang yang tak nampak sebelum ni di masjid, tiba-tiba boleh nampak muka dia di masjid. Nampak tak? Orang yang tak berjinak dengan masjid, tiba-tiba boleh berjinak dengan masjid. Pasal apa? Rahmat. Tu kata awwaluhu rahmah, rahmat Allah. Orang yang tak boleh puasa, boleh puasa. Pasal apa? Rahmat Allah. Sebab tu minta dari Allah. Kan? Kita minta dari Allah. Ya Allah, aku nak semayang. Ya Allah, aku nak ibadat. Ya Allah, aku nak puasa. Ya Allah, aku nak tunai perintahmu. Ya Allah. Sebab esok kita mati pun, kita bukan masuk dengan ibadat kita dalam syurga Allah, kita masuk dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ada beberapa hukum yang kita patut tengok dan saya nak sebut malam ni. Yang pertama tuan-tuan adalah hukum berniat dengan niat mazhab Maliki. Walaupun malam besok kita juga dianjur oleh ulama Syafi'i supaya berniat mengikut mazhab Maliki, iaitu berniat puasa sebulan bulan
Ramadan, nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi, tetapi kita tetap wajib berniat puasa besok hari. Nawaitu sauma ghadin tu tetap wajib tiap-tiap malam. Jangan kita pegang puasa niat sebulan, malam esok tak boleh niat. Itu tak betul. Mesti kena niat tiap-tiap malam. Sebab tu saya cadangkan kepada Tok Imam, apabila kita sudah selesai semua sembahyang tarawih, witir, doa, ujung dia kita bimbing anak jemaah kita untuk berniat puasa. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan al-sanatillahi ta'ala. Jadi malam esok niat dua-dua sekali lah. Nawaitu sauma syahri Ramadan. Tuan-tuan, yang kedua, apa hukum kita menelan ayat liuk? Apa hukum? Ada orang dia sampai tak berani telan ayat liuk. Dia mengotorkan keadaan di pejabat, di sekolah, di tempat kerja dengan sebab dia kerap meludah. Nah, ditanya pasal apa ludah? Aku serius saja aku telan batai. Apa hukum telan ayat liuk? Hukum dia harus, kerana susah untuk menjaganya dengan 3 syarat. 3 syarat. Maknanya nak telan ayat liuk mesti cukup 3 syarat. Yang pertama, syarat telan ayat liuk adalah ayyakuna khalisan. No? Ayyakuna khalisan safiyan la yakhtalitu bi ghairihi. Ayat liuk dalam bahasa Arab disebut ar-riq. Ayat liuk. Ayat liuk itu mesti tulen. Ayat liuk itu mesti pure. Ayat liuk itu mesti tak bercampur dengan yang lain daripada ayat liuk. Nampak tak? Bolehkah ayat liuk campur dengan yang lain pada ayat liuk? Ada yang harus ditelan dalam fiqh, yang harus ditelan bila dia masuk dalam mulut bercampur dengan ayat liuk, boleh telan. Apa dia? Yang boleh ditelan seperti debu tepung yang diayak tu bila dia masuk, ataupun habuk debu jalan masuk. Kita susah nak jaga, telan tak apa. Tapi kalau sisa makanan boleh dikenal pasti, tak boleh ditelan. Kan kita makan sop, masa kita makan sop itu daging yang kita kepak masuk celah gigi. Bila kita beruih gigi, daging tu tak terkeluar. Bila kita pergi sembahyang subuh, daging tu terkeluar. Lidah kena gigi, dia pelantin keluar, terapung dalam ayat liuk. Nampak? Sensor kita bagi tahu daging lengseng. Ya bang. Kan? Bila lagu tu dia tidak boleh menelan daging tu. Kalau dia telan, batallah puasanya, batal sembahyang. Pasal dia menelan sesuatu yang bercampur dengan ayat liuk, tak boleh. Yang kedua, ayat liuk tak boleh ditelan kecuali an yakuna tahiran la mutanajjisan. Ayat liuk tu syarat boleh ditelan, dia mesti suci. Ayat liuk tu suci, dia tak kena najis. Ayat liuk boleh kena najis kah? Boleh. Contoh najis, darah, gusi berdarah bercampur ayat liuk jadi najis. Jadi ayat liuk sudah didatangi najis, jadi mutanajis. Ataupun muntah. Muntah ni sesuatu yang masuk dalam perut daripada makanan dan minuman, melepasi halqum, masuk keluar balik. Muntah najis.
Tuan-tuan, syarat ayak liuk boleh ditelan mesti suci. Maknanya kalau seorang itu dia cuci mulutnya dengan cara meludah, itu dibahas dalam fiqh. Dia ludah, ayak liuk dia berdarah, darah tu sudah menajiskan ayak liuk, tapi dia tak guna ayak, dia ludah, buang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, putih. Betul tak? Ayak liuk sudah balik asal. Jadi dia pun memadai dengan cara itu. Soalannya, adakah mulutnya sudah bersih? Ayak liuknya sudah jadi suci? Jawapannya tidak. Nah, maknanya kalau mulut berdarah, kita ludah merah, ludah kuning, ludah kelabu, ludah putih, ludah lagi ku putih, tetap mulut itu mutanajis. Wajib cuci dengan air mutlak. Kumuk bahkan dituntut sunat mubalaghah. Kita bersungguh-sungguh kumuk, buang. Kalau waktu kita berkumuk mencuci najis yang hukumnya wajib, tiba-tiba air termasuk dalam rongga, tidak sengaja, hukumnya tidak batal. Berbeza dengan seorang yang berkumuk di dalam waktu dia mengambil wudu, yang hukum asal berkumuk itu sunat. Di dalam bulan puasa dan bulan tak puasa hukumnya sunat. Tetapi yang berbeza adalah al-mubalaghatu fil madmadah, iaitu bersungguh-sungguh di dalam berkumuk. Di luar bulan puasa bersungguh-sungguh pun sunat, tetapi dalam bulan puasa waktu berpuasa siang hari hukumnya makruh. Jadi kalau kita pergi ambil iyak semayang bulan puasa, siang hari tengah puasa, kita bubuk dalam mulut, kita gong, ayak masuk lubang, ayak masuk dalam kangkung, kita tak sengaja, batal puasa. Pasal apa batal? Pasal hukum asal adalah makruh. Hukum asal makruh, iaitu bersungguh-sungguh pada berkumur. Tuan-tuan, jadi esok bila bulan puasa, jangan tak kumuk, kerana kumuk hukumnya sunat. Tapi jangan bersungguh-sungguh. Ambil ayat buh sikit saja bagi dapat pahala. Ingat tuan-tuan, sunat diberi fardu. Jangan tinggal, rugi. Okey. Jadi kita wajib kena cuci. Habaq ke anak-anak kita wajib kena cuci kalau dalam mulut kita kena najis. Yang ketiga, syarat nak telan ayak liuk, mesti ayak liuk duduk dalam tempat dia. Di mana tempat dia? Dalam mulut, atas lidah, bawah lidah, atas gigi, tepi gusi, dalam mulut kita. Kalau seorang itu mengeluarkan ayak liuk dia letak di bibir mulutnya, lalu ditarik masuk semula ke dalam dan ditelannya, hukumnya batal puasa dia. Jadi kena habaq orang perempuan. Orang perempuan ni dia suka pakai lipstick, kan? Bila dia pakai lipstick, dia suka buat macam ni. Mami buat ni, kan? Dia nak bagi lembab dia punya bibir mulut tu, Ustaz Asri, dia buat macam ni. Jadi saya masih ingat Jawatankuasa Fatwa Datuk Syekh Abdul Hamid Tahir dulu, bila dia terang kita duk buat bicara puasa ni, diskusi bab puasa, dia kata hati-hati, sebab bila dia letak di bibir mulut, dia tarik masuk dalam, ain yang duk ada di sini tu akan masuk bersama. Apa dia? Dia punya itulah lipstick dia tu. Kan pagi kalau merah, tengah hari merahnya mula hilang. Dia pergi mana? Jadi ada sebahagian dia suka buat macam tu. Maka dia tarik masuk dalam, dia telan, batal puasa dia. Dia habaq kat depa nak tuk sah pakai lah. No, pakai lepas Isyak maklum ni. Lepas tarawih tu. Elok. Kalau nak pakai juga, pakai
tang misai ni. Okey. Tentu dah tak sampai lidah kan. Tapi tentu dia buat tak pakai. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa beza ayak liok dengan bahasa Arab panggil nukhamah? Nukhamah atau balgham, gelema. No? Kita mengaji fiqh ni dia kena sebut, walaupun geli sikit lah orang perempuan, dia tak apa nak boleh dengar gelema. Bukan gelama, gelama ikan. Gelema ni kahak. Gelema dia tidak najis, tetapi dia ada batas yang boleh ditelan, ada batas tak boleh telan. Batas tu apa makna? Sempadan. Dalam fiqh disebut haddul zahir wa haddul batin. Gelema atau nukhamah boleh ditelan sekiranya berada di haddul batin, sempadan batin. Sempadan batin ada dua. Satu ijma' para fuqaha, yang kedua khilaf. Hak ijma' telan tak batal dekat makhraj huruf ha. Ha simpul. Ha telan aja, tak ada masalah. Itu ijma', tak ada apa. Yang kedua makhraj huruf ha. Sebut tuan-tuan, ha. Sini ha, telan. Itu khilaf. Kita pilih yang tidak batal. Ha. Itu haddul batin. Ada satu lagi nama dia haddul zahir. Kalau sampai sempadan yang zahir dalam mulut kita, ikut fiqh Syafi'i, kena buat keluar. Dekat mana tuan? Dekat makhraj huruf kha. Tuan-tuan sebut kha. Kalau dia sampai dekat kha, keluar kha, tuan-tuan kena buang. Telan balik, batal. Ya, kha, khia, tui. Itu tak ada dalam kitab. Itu tak ada dalam kitab dalam mandi yang tak ada nah. Kha, khia, tui, nak bagi ingat saja. Bila dia keluar main di luar, kha keluar, buang. Tengah-tengah semayang tu terpelantin keluar, lekat di gigi tu, gelema. Tengah semayang, macam mana nak buat? Telan boleh tak? Batal bayang. Telan boleh tak? Batal puasa. Tengah puasa, bawa keluar balong, ambil sapu tangan, bawa keluar. Tidak pun buh dalam paket dalam mani. Baik, duduk dalam paket. Maklum tak ada paket, suar masuk dalam kain telekung tu, bagi lu tu. Kawan bagi salam, hijau kan, gelemak. Tuan-tuan okey. Ada satu pasal dalam fiqh, dia sebut hukmu dukhulil ma'i fil jawfi biduni ta'ammudin lis-sha'im. Hukum masuk air dalam rongga tidak sengaja bagi orang yang sedang berpuasa. Tak sengaja. Tuan-tuan, betul tak betul selama ni kita kalau orang kata tak sengaja, kita kata tak batal, betul tak? Tak sengaja tak batal, betul tak? Menaknya ada benda yang tak batal, ada benda batal. Muntah tanpa sengaja, batal tak batal? Tak batal. Dia muntah tak sengaja. Tapi kalau muntah dengan sengaja, batal. Tuan-tuan ingat ya, muntah tak sengaja. Dia kata, abah muntah sengaja tak? Tak. Pergi cuci mulut. Sebab apa? Ayam liok dia sudah kena najis. Tetapi ada yang tak sengaja batal. Apa dia? Bila air masuk dalam rongga. No? Anak kita keluar bilik air sampai mandi. Dia tanya, abah, air masuk lubang telinga kakak. Abang, air masuk lubang telinga abang.
Tak sengaja. Hang sengaja tak? Tak sengaja. Ramai abah akan jawab, tak batal lah kakak. Weh, kakak bukan sengaja. Padahal dia kena tanya lagi, kakak, abang, mandi apa tu? Tak sat tu mandi apa? Abang mandi wajib. Abang mandi wajib pukul 11. Dah tadi tidur, lepas tu mimpi aksiden basah. Maknanya dia wajib mandi. Puasanya sah. Bukan kehendak dia, bukan sengaja. Maka dia itu perlu ditanya lagi. Setelah dia kata dia mandi wajib, kena tanya lagi, abang mandi lagu mana? Dia kata, abang perjulang polah. Polah macam di luar, polah sak. Dia selam. Kan? Atau dia mandi sungai, atau dia masuk dalam laut, dia selam. Jawapan dia, batal puasa dia, walaupun dia tak sengaja, kerana dia telah menyelam. Hukum seorang menyelam ketika sedang berpuasa adalah makruh. Apabila air masuk lubang telinga, tak sengaja pun batal. Kan? Mandi ada dua. Satu namanya mandi yang disuruh oleh syarak. Dua, mandi yang tidak disuruh oleh syarak. Mandi disuruh oleh syarak ada namanya mandi wajib, ada namanya mandi sunat. Seperti sunat mandi kita nak mayang Jumaat, lepas subuh baru ada sunat tu lah. Sebelum subuh tak nama mandi sunat. Jadi kalau kita mandi wajib atau mandi sunat, kita mandi dengan cara menyelam. Air masuk lubang telinga, tak sengaja sekalipun batal. Tapi kalau kita mandi wajib atau mandi sunat dengan cara menjirus, ambil air jurus, ataupun pakai shower, air termasuk lubang telinga, tak sengaja, hukumnya tidak batal. Boleh? Faham kan? Tadi tak sengaja juga batal. Pasal apa? Pasal dia menyelam. Batal pasal dia menyelam. Menyelam tu makruh. Tapi kalau dia gosok ataupun dia jurui ataupun dia shower, masuk lubang telinga tak sengaja, tidak batal. Tuan-tuan, dalam ramai kita yang ramai sekali buat adalah mandi yang tidak disuruh oleh syarak. Betul tak? Mandi apa Pak Long? Mandi saja-saja. Itu mandi saja-saja. Jadi mandi saja-saja ni mandi yang tak disuruh oleh syarak. Mandi sebab badan kita panas, nak bagi sejuk. Mandi dengan sebab badan kita kotor, nak bagi bersih. Nah, dia panggil mandi adat, tidak niat apa. Kan? Maka siapa mandi yang saja-saja, kalau air masuk lubang telinga, tak sengaja sekalipun, tak kira dia mandi lagu mana, batal lah puasa. Batal puasa tuan-tuan. No? Jadi tolong bagi tahu kepada anak cucu kita supaya dia faham, tuan-tuan. Tadi ada orang tanya, dia kata macam mana kalau tengah puasa ni buah sel kita pergi buang yang sak dia keluar. Buah sel ni kalau dia betul terkeluar dari tempat dia, maka kita diharuskan memasukkan ke semula buah sel itu ke tempatnya dan tidak membatalkan puasa, dengan syarat kita memasukkan dalam kadarnya sahaja. Masuk dalam kadarnya sahaja. Maksudnya dia keluar panjang tu, kita orang masuk balik pun panjang tu. Jari kita orang masuk tu dimaafkan. Entah. Kalau kita mandi wajib, kita sunat mandi sebelum subuh. Sebab kita boleh gosok dan melakukan perbuatan-perbuatan sunat dengan yakin. No? Tetapi bila kita mandi selepas subuh, hati-hati. Kerana kita tidak boleh membasuh dengan lebih kadar wajib. Ya? Sebab syarat sah mandi wajib adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh termasuk rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka. Jadi
Bila rongga tu terbuka, kita wajib sampai air. Ada orang pesen dia bila mandi wajib dia meruang, bukan beruang, kalau ni meruang. Dia masuk jari dia gerudi. Macam kita mandi orang mati. Ada satu perempuan tanya saya, dia kata bila dia pian di semayang, dia akan meruang alat sulit dia, bawah dia. Saya kata, Kak, kalau kak tengah puasa, batallah puasa kak. Pasal kak telah memasukkan sesuatu dalam rongga. Basuhan wajib tu lagu mana? Kadar basuhan wajib, kita duduk. Bila kita ni nak mandi wajib, atau mandi syarak, mandi sunat pun sama tu. Ni mandi yang disuruh ni syarak, meratakan air tu. Kita duduk macam qada hajat, hak mana kadar terbuka itu saja yang kita lalukan air mutlak. Tak payah masukkan jari. Sebab kalau kita buat seperti memasukkan jari ke dalam rongga, hukumnya tetap batal ketika kita sedang berpuasa. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Tuhan anugerah dekat kita puasa di siang hari, malam kita qiyam Ramadan, kita semayang tarawih, kita semayang witir. Saya harap tarawih kita meriah dan tidak ada lagi orang yang salah faham sehingga dia balik buat witir di rumah. Kerana witir ini adalah sunat berjemaah hanya di bulan Ramadan. Witir ada 3 keistimewaan di bulan Ramadan. Nombor 1 adalah sunat berjemaah. Nombor 2, dibaca di dalam witir bacaan jahar atau bacaan kuat. Yang ketiga, pada nisfu akhir Ramadan, sunat doa kunut di dalam witir. Jadi kalau tuan-tuan semayang, tu imam yang 20 kan. Jadi kalau tuan-tuan ada kerja, tuan-tuan jangan tak semayang dengan tu imam. Tuan-tuan boleh semayang tu imam semayang tarawih, tuan-tuan semayang witir, tak ada masalah. Jangan bangun semayang seorang-seorang. Tempat ada tiap-tiap tahun saya jumpa, dia bangun, dia pergi semayang seorang-seorang, dia balik. Sebab dia balik rumah dia tak witir lah. Witir ni sunat berjemaah, maka semayang dengan tu imam. Macam mana nak buat? Tu imam semayang tarawih, kita niat qadimah witir. Tu imam naik rakaat yang ke berapa? 12 kan? Naik yang ke-13 tu kita nak buat satu, tu imam buat 2. Jadi kita boleh saja takbir sama dengan tu imam. Tu imam niat 2, kita niat 1. Apabila tu imam nak naik rakaat yang kedua, kita terus mufarakah, iaitu melintaskan dalam hati, berpisah daripada imam kita. Semayang seorang-seorang, tutup seorang-seorang, bagi salam. Tetapi kalau rasa susah lagu tu, tunggu tu imam duduk rakaat kedua, bangkit takbir dengan tu imam, bagi salam dengan tu imam. Tadi mula dengan tu imam, ni tutup dengan tu imam. Hak paling baik bukan hak tu. Hak paling baik mula dengan tu imam, akhir dengan tu imam. Takbir usolli sunnatat tarawih, usolli sunnatal witri rakaatan makmuman lillahi ta'ala. Tu imam mayang tarawih, kita semayang witir 1 rakaat. Tu imam bangkit daripada sujud yang kedua rakaat pertama, naik rakaat kedua, kita bangkit daripada sujud, duduk tahiyat akhir. Tunggu tu imam baca rokok, sujud tamu kedua sampai dia baca tahiyat akhir, kita tunggu sampai dia bagi salam dengan dia. Tu paling baik sekali. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita dapat menyebut beberapa perkara yang boleh kita amal sama-sama. Terima kasih. Dan masjid ini akan menjadi tuan rumah kepada majlis iftar yang amat berhormat Menteri Besar Kedah. Jadi saya sampaikan salam dulu beliau kepada tuan-tuan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas doa dan dukungan tuan-tuan. Kita doa sama-sama mudah-mudahan negeri kita dirahmat Allah, Kedah yang sejahtera, nikmat untuk semua benar-benar dapat kita capai, sehinggalah kita akan mendapat barakah yang Allah janji, walau
anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Adalah sekiranya penduduk satu kampung itu betul beriman, bertakwa, kami akan buka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Tuan Imam, terima kasih Cik Zaidi yang menghubungi saya, dan alhamdulillah akhirnya saya sampai di masjid yang serba indah. Tadi saya dah pusing sampai belakang. Sebenarnya waktu masjid ni dalam proses hari tu, Sakmi pun ada hari tu, saya dah main bersama dengan pegawai agama daerah, dan benar seperti yang dijangka, dia sangat berbaloi sekali, buat sendiri dengan harga yang saya dah sebut di banyak tempat. Masjid Angsana ni, Masjid Taman Angsana ni, kalau yang disebut harga itu saya ingat belas juta, 12 juta ke 11 juta, tapi bila buat sendiri itu hanya dalam orang ni 7 juta, lebih kurang macam tu, tak sampai pun. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi boleh pihak-pihak yang sedang belajar untuk membina masjid boleh datang ke masjid di Taman Angsana ini untuk mengaji macam mana nak buat sendiri masjid yang tersergam indah dan serba lengkap seperti masjid kita dengan kos yang murah tetapi mantap. Tahniah, kita jumpa lagi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon undur dan terus balik tuan, kerana saya dah buat jamak tadi. Yang baik dari Allah, salah silap kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.